Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kita ni yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasi. Terbentuknya bahasa Arab. Ada orang tanya, Syekh, bagaimanakah bahasa Arab boleh terbentuk? Apakah para nabi yang hidup di daerah Arab sebelum Rasulullah SAW juga berbicara dengan bahasa Arab? Gitulah lebih kurang. Pasal ada setengah orang ini mikir pelik-pelik ada berlaku lah. Dia kata bahasa turun bukan bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran tu bukan bahasa Arab. Main belik gitu lah, main mikir kuat. Padahalnya saling sokong menyokong dah. Bahasa Arab menyokong bahasa Al-Quran, menyokong bahasa Arab menyokong bahasa Quran. Bahkan sebenarnya orang Arab tu dia pehedah dah Quran dah. Jadi bahasa dia dah, bahasa Arab dah. Jadi tak payah mikir pelik-pelik, mikir falsafah, mikir pelik-pelik dah, sekali jadi sesat barat gitu dah. Jadi kita fikir biasa je. Sekarang ni bagaimana bahasa Arab terbentuk ya? Okey, tak apa kita baca Syekh ni kata apa. Syekh ni kata tidak ada nas yang secara jelas dan yakin memberitahu kepada kita bagaimanakah asal mula terbentuknya bahasa Arab. Tak main mana tiba-tiba jadi bahasa Arab. Tak ada cerita ni. Macam bahasa Melayu lah, start bila bahasa Melayu ni, bahasa Kelantan ke start bila tak boleh nak ayat mana dah. Sebahagian ulama dahulu mengatakan bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia, yakni tauqifiyah. Jadi Allah ajar manusia dah. Namun bilakah Allah mengajarkannya dan bagaimanakah cara pengajarannya, tidak ada keterangan yang terperinci yang meyakinkan kita fikir sebenarnya tak tahu juga dah. Sebagian peneliti berpendapat bahawa sesungguhnya bahasa-bahasa itu terbentuk pada awal mulanya dengan perilaku manusia meniru-niru suara-suara lain, suara-suara alam. Seperti suara angin, suara hujan, aliran air, benturan antara batu dan yang semisalnya dengan itu. Jadi bahasa pun disebabkan oleh dia dengar dah. Dia dengar bunyi-bunyi tu dia bubuh nama dah. Gitu lebih kurang dah. Namun pendapat ini tidak dapat dibenarkan, kata, kecuali pada sebahagian kecil kata-kata yang punya kemiripan dengan bunyi suara yang ditimbulkan oleh sebahagian fenomena alam yang ada. Tapi Syekh ni kata setuju kita bukan kedengar alam bunyi ke apa. Ada setengah tu serupa, ada setengah tu tak dah. Ayah bunyi kokok-kokok dah. Bukannya bunyi aja dah, tapi gitulah. Nama-nama ni pelik lah macam mana. Tapi kita ni sebenarnya kita fikir boleh. Contohnya hari ni seluruh bangsa seolah ada 7 hari ya. Hak Isnin Selasa serupa dah, cuma nama lain-lain sikit tapi maksudnya apa sama dah. Iciobi kalau Jepun kan Iciobi, Soyobi, Kayobi ke apa dah. Dan jadi sebenarnya benda tu ya ada seolah 7 hari tu sepakat dah. Jadi benda tu kita tengok seolah benda ni apa jadi gitu, sebenarnya ia ada satu punca yang sama tu dah. Satu punca yang sama. Tok nenek mereka, tok nenek Jepun, tok nenek kita, tok nenek orang Arab, tok nenek orang putih juga asal dia punca yang sama, menyebabkan hari pun sama mikir dah. Sebagai peneliti lainnya berkata bahawa jika teori di atas itu benar, maka bahasa tidak akan beraneka ragam. Atau setidak-tidaknya mirip atau dan serupa kerana suara-suara alam itu satu je. Padahal persamaan berbagai bahasa dalam penggunaan kata-kata yang sama, dan begitu juga kemiripan berbagai-bagai kata yang menunjukkan erti yang sama adalah sesuatu yang jarang terjadi. Jika itu pun terjadi, maka itu pastilah disertai dengan beberapa perbezaan. Para peneliti ini juga menambahkan bahawa para ilmuwan bahasa masa kini mengeluarkan perbahasan. Pembahasan mengenai asal-usul terbentuknya suatu bahasa dari pembahasan ilmu bahasa. Ada cabang ilmu dari ilmu bahasa ni, kaji start bila bahasa tu bermula dah. Istilah-istilah tu bermula bila. Sebagaimana pembahasan-pembahasan lain tujuannya untuk mengetahui asal mula terjadinya kehidupan manusia dan kemasyarakatan, pembahasan tersebut telah menjadi bahan kajian yang lebih banyak dibahas dalam ruang lingkup pembahasan filsafat dibandingkan sebagai kajian ilmu. Kadang mikir falsafah lebih dah. Main falsafah dah. Tak apalah. Oleh kerana itu kita dapat mengatakan bahawa sesungguhnya manusia pada masa awal mulanya terbimbing kepada bahasa yang digunakannya untuk berbicara berdasarkan pengajaran dan ilham yang diberikan oleh Allah SWT. Bahasa apa-apa pun, bahasa kita ke, bahasa Siak ke, bahasa Thailand ke, bahasa Filipina ke, sebab bahasa tu sebenarnya kita nak terhasil tu semuanya dengan ilmu Allah tu sakar lah tak. Tapi dengan ilham sebenarnya.
orang terguna bahasa Kelantan ke bahasa Kedah ke, sebenarnya ada ilham menyebabkan manusia tu bercakap dengan bahasa tersebut. Dia tidak boleh lepas daripada ilham daripada Allah SWT. Pada awal mulanya bahasa tersebut sederhana, tetapi kemudian berkembang dan mempunyai bermacam-macam logat. Mula sederhana ke lama, ke banyak, berpecah-pecahnya bangsa-bangsa tu. Tepak pun semakin luas, semakin jauh-jauh, dia akan jadi berbagai-bagai bagi berbagai-bagai logat lahjah. Selanjutnya terjadi perbezaan yang semakin luas di antara berbagai-bagai logat tersebut Hogan, lahjah apa tu berbeza-beza sehingga pada akhirnya masing-masing logat tersebut menjadi sebuah bahasa yang terpisah. Mungkin saja dahulunya bahasa Arab adalah salah satu logat yang dengan perjalanan waktu kemudian berkembang dan menjadi bahasa yang terpisah daripada bangsa lain. Sebenarnya lebih kurang sama. Bahkan Nabi Ibrahim bukan guna bahasa Arab. Nabi Ismail pun bukan bahasa Arab. Bahasa Arab zaman Nabi Ismail mungkin berbeza daripada bahasa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia berkembang hidup. Bahasa ni hidup. Kita tidak boleh memastikan bilakah orang Melayu berbicara dengan bahasa Arab. Perlulah kita ingat bahawa kebanyakan Nabi dan Rasul telah muncul di Jazirah Arab. Namun kita tidak mempunyai data yang meyakinkan bahawa mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi Ismail, kitab Taurat dan Injil bukan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan Nabi dulu, banyaknya, Bani Israel itu dia tak guna bahasa Arab pun Nabi Ibrahim dikatakan Ibrani juga. Tahulah bahasa dia lain lah. Mungkin berubah bahasa daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa berubah dah. Nabi Musa sampai ke Nabi Isa berubah pula Fakta ini sedikit pun tidak merugikan bahasa Arab kita. Apa-apa pun bukanlah kita nak perjuangkan bahasa Arab dengan maksud mesti ada pucuk. Selagi hak guna lughatul Arabiah tu lughatul jannah. Lughatul bahasa Arab ni bahasa jannah, sebenarnya pun tidak ada dalil yang sahih yang terai lah. Tapi secara tak terai maknanya tidak semua ijtihad ulama ni. Tak terai maknanya mesti bahasa Arab kita kalau masuk syurga mesti kecap bahasa Arab, tak mesti dah. Wallahu a'lam lah. Jadi guna nak moga kita tahu lah. Fakta ini sedikit pun tidak merugikan bahasa Arab, cukup sebagai bukti kemuliaan bahasa Arab bahawa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Islam. Cukup itu. Bahasa Arab ni adalah bahasa Al-Quran, bahasa sebenarnya bahasa yang kita guna dalam ibadah-ibadah kita. Tak boleh tukar pada bahasa Melayu tu. Baca Fatihah tukar bahasa Melayu tak boleh. Azan tukar pada bahasa Melayu tak boleh. Pernah dibawa di Turki dah. Kembali semula kepada bahasa Arab. Bahasa tak boleh dah. Ia tidak dihayati dengan baik. Maknanya lagi banyak perkara kalau tukar bahasa dah. Bahawa Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya yang mulia bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi agar kamu memahaminya, bahasa Arab ni kira bahasa yang teguh dah. Jadi sebenarnya Quran sendiri menjaga bahasa Arab sehingga tidak berlaku perubahan banyak lah. Keadaan bahasa Arab diteguhkan dengan turunnya Quran. Orang kaji-kaji, orang gabungkan dengan bahasa Arab yang asal daripada syair-syair bahasa Arab dulu, digabungkan dengan keadaan yang digunakan Al-Quran, terhasillah ilmu-ilmu bahasa Arab ni. Nahwu, sarah, balaghah, bayan, apa semua tu timbul daripada penggabungan bahasa yang digunakan Al-Quran dengan syair-syair Arab, saling sokong menyokong dan tidak menyokongnya hadis. So kalau hadis tidak boleh menyokong bahasa Arab dah. Orang guna syair Arab dulu, jahiliyah ni syair-syair bahasa Arab tu digunakan sebagai sokongan kepada bahasa Arab, hujah bahasa Arab, tidaknya hadis. Hadis tidak penyokong bahasa Arab. Hadis ni gini masalahnya bukan Nabi, kadang-kadang salah di segi perawi dia. Perawi tidak tepat mengungkapkan hadis tu. Jadi kalau kita pakai hadis untuk menguatkan bahasa Arab sebagai hujah jadi punah. Belum tentu orang perawi hadis tu betul bahasa Arab dia dah. Pasalnya banyak perawi-perawi hadis pun bukan daripada bangsa Arab juga, setengah-setengah ni. Okey, habis itu. Antara tawakul dan tawakal dan tawakul ni. Kau gapo gitulah dak. Tawakul adalah translasi dari kata Arab tawakul. Kata ini telah masuk dalam bahasa Indonesia menjadi tawakal. Sementara tawakul adalah transliterasi dalam kata Arab tawakulun. Untuk menghindari kerancuan, kata tawakul selanjutnya tulis dalam bentuk bahasa Indonesianya tawakal. Sementara kata tawakul tetap tulis dalam bentuk translasi dari kata aslinya dengan cetak miring. Kata ni suruh beza antara tawakal dan tawakul lah. Asalnya tawakulun, tawakulnya. Itu keadaan dia lah. Bukan tawakalun tidak tawakulun.
Okey, ada tanya sini, apakah syarat-syarat diperlukan untuk bertawakal kepada Allah? Bilakah batas-batas tawakal berakhir sehingga masuk ke dalam tawakul? Dah. Okey, Syekh ni jawab, terdapat beberapa perbezaan yang tipis antara tawakal dan tawakul. Yang dimasukkan dengan tawakal ialah beriman kepada Allah SWT dan yakin serta menerima dengan tulus akan janji dan pertolongannya, disertai dengan melakukan amal usaha. Jadi tawakal ni kita yakin beriman dengan Allah dulu dah. Percaya dengan janji dan pertolongan Allah. Bila gitu pun kena buat amal usaha, bukan duduk saja jadah dak. Doa duduk atas tikas jadah tak gerak gimana tak cari tak usaha dah. Paling-paling ku usaha dah, tapi debek lah tak kita kata usaha paling kau di sekali dah. Tak darah putih dah. Usaha dah tu dah. Kata tak ada arah dah. Habis ikhtiar, tak reti ikhtiar dah. Boleh tak darah putih. Kurangnya tak darah putih tu usaha juga. Dah. Sedangkan tawakul ialah meninggalkan kerja dan usaha serta mengabaikan usaha dan kewajipan. Ni tak usaha langsung. Doa nak suruh ilmu banyak dah. Baca buku, baca kitab malah. Mengajar malah, mengaji malah dah. Tu dipanggil tawakul dah. Tinggal kerja, tinggal usaha. Abaikan usaha. Seorang bertawakul jika dia mengabaikan urusannya dengan menyandarkannya kepada orang lain. Tu tawakul dipanggil dah. Bukan tawakal lah. Bahasa Melayu ni lah. Asalnya tawakul, ketawakulun dan tawakul ni. Lain tu. Tapi tak apalah, kita buka Melayu saja. Boleh faham. Tawakal tu lain, tawakul tu lain. Demikian juga satu kaum bertawakul jika masing-masing mereka menyandarkan urusan-urusannya kepada satu sama lain. Pada agak selaka tak sibuk suhar. Imam Ibn Asir telah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah melarang tawakul agar seorang tidak bersandar kepada yang lainnya. Tak berusaha sandar ke orang lain, harap kau orang tolong dia. Kerana demikian itu menyebabkan orang tidak bekerja dan berusaha. Ibn Asir juga menyebutkan bahawa orang Arab menyebutkan secara seseorang yang bodoh dan lemah dengan sebutan wakil, iaitu orang yang mewakilkan urusannya kepada yang lainnya. Wakil-wakil ni orang yang bodoh, dia tak kerti buat ke satu. Orang lain tolong usaha harta dia ke, tolong beli ke dia ke, dia tak kerti dah. Orang bodoh ke apa dah. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, bagaimana dengan untaku? Apakah aku harus mengikatnya dan kemudian bertawakal, atau aku membiarkan dan bertawakal? Dia tanya gitu Nabi dah. Rasulullah SAW menjawab, ikatlah dan baru kemudian engkau bertawakal. Nabi kata, ikatlah, lepas tu tawakal lah. Kena usaha dulu. Tak ikat. Tawakal tu bukan tawakal, tu tawakul dipanggil dah. Tak betul. Islam ni suruh usaha dah. Ini merupakan rumus dari Rasulullah SAW, iaitu bahawa manusia mestilah menggunakan segala bentuk perangkat ilmiah, bentuk-bentuk maksudnya itulah sunnatullah, sistem-sistem yang ada tu, dan sebab-sebab material, sebab-sebab zahir untuk dapat berhasil dalam usahanya dan untuk sampai kepada apa yang diinginkannya. Jadi Allah suruh kita ni guna sebab musabak dah, guna sistem sunnatullah. Tak boleh kita kata nak pandai tidur kuat dah. Nak pandai kena baca buku, nak kaya kena rajin nego. Kalau duk main apa doa saja ikhtiar, doa tak ikhtiar, tak kenalah nah. Memang Allah suruh ikhtiar dah. Kemudian semua usaha yang telah dilakukannya itu diiringi dengan keimanan yang lurus, keyakinan yang kokoh dan kepercayaan yang teguh akan pertolongan Allah SWT. Kalau dia usaha dah, ikhtiar dah, sama ada nego kau dah ya, ataupun dia dah baca kau ke apa, tiba-tiba ya harap pertolongan Allah je, so ikhtiar dah. Biasa boleh jawab kau tak boleh jawab pun, tawakal lah gitu. Tapi kena berusaha, jangan tak baca pula dah. Oleh kerana itulah dalam Quran terdapat banyak ayat yang menyebutkan dan memerintahkan tawakal. Dalam surah At-Taubah ayat 109 bermaksud, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Dalam surah Yusuf ayat 67 Allah berfirman yang bermaksud, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Bertawakal ni serah diri setelah berusaha, ataupun hati lah, melibatkan hati kita, bergantungkan hati kita pada Allah. Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 30 yang bermaksud, katakanlah dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Al-Quran juga mengulang-ulangi perkataannya berikut sebanyak 7 kali. 7 kali Quran sebut benda tu dah ni.
Dan kepada Allah lah aku bertawakal, maka kepadanya lah orang-orang mukmin bertawakal. Banyak kali dah. Dalam kitab Mukhtasar Al-Fatwa Al-Musriyah, jadi nisbah kepada Imam Ibn Taymiyah, terdapat sebuah hadis kudusi yang berbunyi, maksudnya, semua kamu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Semua kamu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa hadis kudusi ini berbicara mengenai dua hal yang pokok. Salah satunya mengenai wajibnya bertawakal pada Allah dalam masalah rezeki dan pakaian. Rezeki dan pakaian ini kena bergantung dengan Allah 100%. Artinya tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan dengan mutlak dalam hal ini selain Allah. Kemampuan yang diperolehi sebahagian orang dalam masalah rezeki dan pakaian adalah bersandar kepada sebahagian sebab-sebab tertentu. Oleh kerana itu dikatakan setiap anak yang dilahirkan punya rezeki dan pakaian. Anak lahir itu ada dah. Tercatat rezeki banyak mana, pakaian banyak mana, ada dah. Setiap makhluk tidak mempunyai sebab yang bersempurna untuk memperolehi sesuatu yang cari. Pada siapa yang menyangka dirinya tidak memerlukan terhadap tawakal, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajipan yang ada dalam tawakal, dan dia telah merosakkan hal yang wajib dalam tauhid. Jadi kalau kata pada aku usahalah aku jaya ni, tinggal tawakal pada Allah, maka dia ada kerosakan dalam tauhid dia. Dalam pengesaan pada Allah dia ada kerosakan. Kerana mereka itu dia akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Sebagaimana juga orang yang masuk ke dalam tawakal, namun dia meninggalkan sebab-sebab usaha diperintahkan Allah. Jadi kalau orang ada masuk bab tawakal tapi tak usaha, dia pakai biar jada atau usaha, maka itu pun meninggalkan sebab-sebab yang Allah suruh. Allah suruh dan Allah buat sunnatullah sistem. Nak kenyai makan. Allah yang buat tu sistem gitu dah. Dan kita kata nak kenyai tak usah makan dah. Maksudnya kita usaha nak lawan sunnatullah juga dah. Orang yang tersebut bodoh, zalim dan bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkannya. Jika dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, maka dia beribadah kepada Allah SWT. Jadi dia buat sebab musabak kerana pengikut perintah Allah. Nak pandai, kena belajar, kena baca, ngaji, dengar, kena nulis, kena macam-macam dah. Nak kaya, nak nego, kena nak nego, nak suruh jaya, kena rajin ceramah, rajin ngeping, rajin apa dah. Itu sunnatullah. Tapi kalau kita tinggal sebab musabak tu, kita ni sebenarnya tidak ikut perintah Allah lah, tidak ikut sebab musabak. Kalau kita ikut sebab musabak dengan tawakal, kita boleh ibadah. Walaupun kita ikhtiar, kita berusaha, berniaga kau, buat kerja buat kau, cari rezeki yang halal tu, kita usaha tu, itu pun satu ibadah yang besar sebenarnya. Allah SWT firman yang bermaksud sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Surah Hud ayat 123. Juga hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatih ayat 5. Ini merupakan batahan bagi orang mengatakan bahawa menjadikan sesuatu sebagai sebab perantara adalah mengurangi nilai tauhid dan tawakal. Itu adalah salah. Jadi guna sebab musabak tu, itulah tanda kita bergantung dengan Allah. Kita ikut perintah Allah, suruh guna sebab musabak. Dan tawakal juga adalah unsur tauhid. Kita bila-bila kita usaha apa, kita tidak yakin dengan usaha kita jaya. Yang beri kejayaan kepada kita ialah Allah SWT. Termasuk salah satu pepatah yang berlaku adalah perkataan orang dahulu yang mengatakan, maksudnya, bertawakallah kamu kepada Allah dan janganlah engkau bersandar kepada selainnya. Maksudnya, berimanlah engkau kepada Allah dan yakinlah akan pertolongan Allah selama mana engkau mengikuti petunjuknya. Kemudian meliilah engkau bergerak di jalanmu dengan bekerja dan berusaha. Bukan tinggal usaha dan kerja. Bila-bila kita kata dengan Allah tu, kita start kerja kita baca bismillah dah. Bismillah tu baru kita buat kerja. Buat kerja tu usaha dan tawakal. Situ dah baru betul dah. Kita macam kalau kita nak kira tawakal dulu lepas tu usaha. Sebenarnya serentak lah, tak kisah dah. Ikat macam hadis Nabi tadi kata ikat tali utar ke kuda ke dah. Lepas tu baru tawakal. Boleh juga dah. Atau serentak baca bismillah tu usaha tawakal dah. Lepas tu kita usaha pula. Tu adalah usaha yang kita buat untuk ikut perintah Allah. Dalam tawakal lagi dah. Jadi boleh berserentak dah. Dan janganlah engkau menjadikan dirimu sebagai beban bagi orang lain. Tak usaha gapo dah. Sesungguhnya Allah adalah pemimpin orang yang bekerja. Jadi dia kita usaha ikhtiar. Kita tak tahu, tak nampak jalan, nak jaya ke tak jaya, tapi kita tawakal kepada Allah. Banyak kau kadang-kadang kita ni kita buntu dah, boleh ke aku ni. Kadang-kadang macam nak putus harapan dah. Kita nego ke macam-macam lah dah. Uji Allah ni dah. Tapi kita usaha juga. Lepas tu kita tawakal pada Allah. Dia orang nego lah kira-kira orang besar. Tawakal dia dah.
Besar pahala insya-Allah. Banding orang makan gaji ni. Makan gaji ni, alah. Tawakal tak ada kurang sikit. Para penghuni planet ni, apakah boleh ada yang mengatakan bahawa ada makhluk lain seperti manusia di planet-planet lain? Jadi Syekh ni jawab, dalam agama Islam tidak ada larangan yang menghalangi manusia untuk naik ke angkasa lepas atau mengetahui apa-apa yang terdapat pada planet-planet lain. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim terdapat isyarat-isyarat yang mendorong manusia untuk naik ke angkasa. Dia kata, Syekh ni kata, bahkan ikut Quran agak sebenarnya Allah suruh kita ni naik ke atas langit. Benar dah? Ada isyarat mendorong manusia suruh naik ke atas langit ni, ke atas angkasa lepas ni. Sebagai contoh adalah firman Allah SWT yang mengatakan, maksudnya, katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Itu secara tidak langsung lah. Tengok di langit. Tengok langit ni boleh tengok bawah. Dah, teleskop ke apa dah. Tapi selagi cara dia, naik patah langit ni sungguh dah. Naik boleh bawa tengok ni. Lagi dekat kita kata dah. Itu pun adalah salah satu macam perintah tidak langsung ni. Dalam agama juga tidak terdapat nas yang menafikan keberadaan makhluk-makhluk hidup di planet-planet lain selain bumi. Tak ada yang menafikan. Bahkan mungkin sebagai ayat Quran Al-Karim mengisyaratkan adanya sejenis makhluk ini di langit ni. Kata samawat adalah bentuk jamak dari kata sama. Ia bererti segala sesuatu yang berada di atas kamu ni. Langit-langit kalau istilah kita. Ada langit lain, tak tahulah dah. Ataupun tak tahu galaksi lain ke apa. Wallahualam. Sebagai contoh adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 29 bermaksud. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Jadi langit dan bumi tu ya gitulah dah. Lebih kurang gitu. Okey, Syekh kita tengok tafsir mufassir. Para mufassir berkata bahawa dabbah ialah binatang yang melata dan bergerak-gerak. Ayat di atas telah menyebutkan bahawa Allah SWT telah menyebarkan makhluk-makhluk hidup di langit dan di bumi. Dan makhluk-makhluk melata yang ada pada keduanya. Mufassir Syihabuddin Al-Alusi yang wafat pada tahun 1270 Hijriah. Berarti sudah lebih dari 100 tahun ni lewat dah. Walaupun 100 tahun masa tu ni dekat tak siapa lah 100 dekat 150 tahun dah. Dulu dah. Jadi peringkat baru tu tafsir yang kira barulah sikit dah. Banding hak dulu lagi lama dah. Bila bicara mengenai ayat di atas dalam kitab tafsirnya terkenal berjudul Ruhul Ma'ani. Ni tafsir Al-Alusi dah Ruhul Ma'ani ni. Ja'farawahnya ada kitab dia lah. Comel kitab dia. Sebagai berikut maksudnya. Dalam hadis-hadis yang sahih terbukti ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan adanya makhluk-makhluk melata di langit. Begitu juga ada petunjuk yang menunjukkan adanya para malaikat yang mulia. Bahkan tidak mustahil bahawa di setiap langit terdapat binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang beraneka ragam yang tidaklah kita ketahui dan tidak disebutkan dalam hadis-hadis pun. Allah SWT telah berfirman maksudnya, dan dia menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Surah An-Nahl ayat apa? Ada Allah sebut. Allah menciptakan apa-apa kita tak tahu tu. Apa tak tahu tu? Bagi para peneropong sekarang, maksudnya para peneropong pada masanya, dengan bantuan alat teleskop dapat melihat adanya makhluk-makhluk di bulan. Maksud tu kata ada makhluk di bulan. Namun mereka tidak dapat membuktikan dugaannya itu dah. Kata ada menatai, ada muka atas bulan dah. Tapi tak ada bukti. Namun mereka tidak dapat membuktikan dugaannya itu kerana kekurangan alat yang mereka perlukan untuk membuktikan anggapan mereka itu. Bahkan ada kemungkinan bahawa makhluk-makhluk hidup tersebut juga ada di planet lain selain bulan. Menafikan pendapat yang mengatakan demikian bukanlah bahagian penting dari agama, sehingga pendapat tersebut mendatangkan bahaya dah. Jadi tak perlu kita nafi, kau tolak, kau terima, kau tidak jadi kait dengan agama dah. Sekadar kajian dah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa yang dimasukkan dengan langit ialah bahagian atas semua kawasan, pada udara setiap kawasan, setiap negara dan bahkan pada setiap bahagian dari bumi. Terdapat berbagai-bagai macam bintang yang tidak ada satu pun yang orang yang dapat menghitung jumlahnya. Sebahagian darinya dapat diindera tanpa perantaraan alat, sementara sebahagiannya lagi dengan perantaraan alat. Baru nampak dah. Bagaimanapun kenyataannya masalah ini, namunnya perlu kita ingat, kita jangan sampai memaksakan agama kita kepada sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita dah. Apa-apa pun kita kaji sekadar yang mampu saja dah. Dan juga jangan sampai kita memasukkan nas agama dengan paksa ke dalam pembahasan ilmiah yang bukan merupakan tujuan asal agama dah. Walaupun bicara bab langit ni ada sikit-sikit bicara, kita paksa ni lah tafsir ayat Al-Quran ni maksudnya tak boleh mudah-mudah gitu dah. Pasal benda tu kadang-kadang kajian sains pun ni berlaku perubahan dari semasa ke masa.
ia ada kajian-kajian baru yang akan menafikan teori-teori lama dah. Walaupun dalam sains tu ada teori lama tu akan ditinggalkan, ada teori-teori baru lebih menarik. Cukuplah untuk menunjukkan kemuliaan agama bahawa agama ini menyeru kepada ilmu. Pada mikir gitu dah. Pengkajian dan pembahasan mengenai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan bahawa agama tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari ke apa dah. Ada perbahasan yang bincang tentang, ada Nabi kata lebih kurang dalam Sahih Bukhari ke Sahih mana? Sahih Muslim tinggal. Ada dah dengan melalui asli cerita dia nak. Ada hadis yang bincang bagaimana Nabi kata lebih kurang masuk tu hadis. Kamu kau dah. Dia katanya Allah cipta ni ada makhluk lain tu seperti nabimu dah. Dan kaum seperti kaum Nabi Muhammad. Dia ada makhluk lain tu serupa dengan Nabi Muhammad tu. Ada juga makhluk lain tu ada Nabi macam Nabi Muhammad dia. Nama apa tahu lebih kurang dia. Kaum pun lebih kurang gitu dah. Maksudnya ada dunia lain yang lebih kurang dari dunia kita lah ni. Kalau kita nak faham gitulah. Hadis tu ramai juga ulama yang kritik mempertikaikannya. Walaupun hadis tu sahih sanad kuat. Kerana pelik kata dia mikir Nabi Muhammad lah. Tak paling hebat tak ada nak. Kita duduk dunia kita ni kita rasa habitat Nabi Muhammad SAW lah, Nabi yang terbaik, yang paling hebat, tak ada makhluk lain lah ada. Tapi ikut Maulana Qasim Nanutwi dah, ulama pengasas Jawabendi tu, dia pertahankan, dia kata jangan mengkritik, jangan menafikan hadis ni sangat kuat dah. Jadi nak cerita bunyinya, kemungkinan itu ada, Allah itu terlalu luas dia. Lalu ni kajian-kajian sains kata, lah, hak jumpa Bima Sakti tu berbilion lagi dah. Berbilion juta lagi. Bima Sakti tu besar tu. Berbilion-bilion bintang dah. Hak besar matahari kita ni ada berbilion-bilion bintang dah dalam Bima Sakti dah. Lepas tu galaksi tu ada berbilion lagi pula. Orang nampak dengan teropon ni dah. Berbilion lagi dah. Tidak ada kemungkinan tu. Kemungkinan tu ada. Tempat-tempat lain tu ada makhluk-makhluk lain tu ada kemungkinan. Tapi kerjaan kita bukan percaya tu. Habis masuk situ dah. Tapi nak yang punya kemungkinan tu ada. Dan tidak apa ada sebahagian umat Islam ni ataupun ada pengkaji astronomi, mengkaji bintang, mengkaji langit, mengkaji makhluk asing pun tak apa dah. Tapi bukan dengan keadaan taksub lah. Dah, boleh masuk pula dah. Sekadar kaji dah. Jangan beri kau putih. Ni orang putih belakang kaji. Biar kita kaji tak dah. Orang Islam kaji. Kembalinya roh. Apakah roh kembali ke bumi setelah berpisah dengan jasadnya dan mengunjungi tempat-tempat di mana dia dahulu tinggal? Ni style orang Melayu kau. Orang harap pada dah mikir habis. Tok nenek dia habis mati ke, naik langit mata bah turun ke kata orang kau sudah. Betul kau tu dah. Shin jawab, roh adalah sesuatu yang dengannya manusia dapat hidup. Dalam agama tidak ada nas-nas yang secara jelas menerangkan hakikat roh dan kewujudannya. Mungkin Allah SWT tidak membicarakan masalah ini secara terperinci dengan maksud untuk membuka kesempatan bagi manusia mengadakan pembahasan dan penelitian mengenainya. Ada pihak gitu, ada kata tak kita pening tak usah bincang. Ada kata nak suruh kita bincang sekadarnya lah. Boleh buat kajian lagi. Demikian sejalan dengan firman Allah SWT bermaksud dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Isra ayat 85. Jadi pengetahuan yang sedikit itu adakah bermaksud tak boleh kaji langsung? Ada setengah nama tak pengetahuan sedikit tu boleh kaji setahu mana punya kaji pun tetap sedikit juga. Setengah nama gitulah. Maksudnya boleh kaji dah. Tapi tidak boleh mentamatkan kajian itu sebagai iktikad keyakinan dah. Firman Allah SWT bermaksud dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit mengandungi dorongan sebenarnya untuk terus menambahkan ilmu pengetahuan sehingga sesuatu yang sedikit dengan kurniaan Allah akan menjadi lebih banyak. Pemikiran ini mengingatkan kita kepada firman Allah SWT yang bermaksud katakanlah Tuhanku tambahkanlah ilmu bagiku dah. Qur Rabbi zidni ilma dah. Surah Taha ayat 114. Juga firman Allah SWT dia telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dan kurniaan Allah yang telah diberikan kepadamu sungguh besar. Surah An-Nisa ayat 113. Selanjutnya adalah firman Allah yang bermaksud dia telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 5. Salah satu definisi yang diberikan oleh para ulama terdahulu mengenai roh ialah roh adalah jisim cahaya yang tinggi dan hidup yang berbeza dari jisim yang dapat diinderai jasad. Dengan adanya roh maka kehidupan bersemayam dalam jasad. Sebagian lain dari mereka memberikan definisi roh adalah zat yang lembut seperti udara mengalir dalam jasad sebagaimana mengalirnya air dalam urat-urat pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi pohon dan tumbuh-tumbuhan,
Dan tanpanya pohon dan tumbuh-tumbuhan akan mati, maka Allah SWT menjadikan roh sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Dan apabila berpisah dengannya, maka jasad akan mati. Telah terjadi perselisihan yang panjang di kalangan ahli, baik para ahli yang dahulu maupun yang sekarang, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan roh. Baik tentang kekal atau fananya roh, maupun tentang asal dan tempat menetapnya roh. Masa kiamat ni hancur ke tak? Mati. Roh tu binasa ke tak? Ada perbincangan lagi dah. Namun berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari agama kita, kita dapat mengetahuilah bahawa setelah roh berpisah dari badan, maka roh tetap memiliki kemampuan memahami dan mengetahui hakikat zat Maha Pencipta yang telah menciptakannya. Dan roh juga tetap mempunyai hubungan dengan jasad yang telah ditinggalkannya melalui suatu jalan yang hanya Allah SWT sahaja yang tahu hakikatnya. Dengan hubungan tetap terpelihara tersebut, maka roh dapat mengetahui orang yang menziarahinya, yang memberikan salam kepadanya, dan dapat merasakan kepedihan dan kebahagiaan dalam kubur. Begitu juga tidak ada nas yang secara jelas menafikan bahawa roh mendatangi sebagai tempat di muka bumi. Allah Alam. Roh ni, walaupun gitulah, ada. Tapi tidak bermakna roh ni, kalau kita pergi kubur kau ataupun kita bersalih ke dia, dia terus dengar, tidak juga. Nah, kadang-kadang mungkin ada perlu pada malaikat ke apa sampai ke salam ataupun dia ataupun dia dengar salam saja, benda lain tak dengar, kita tahu dah hakikatnya. Tapi kita tidak boleh berlebih-lebih sehingga anggap semua orang dalam kubur tu boleh dengar seperti dalam dunia. Sehingga kita kecek macam orang Cina, macam orang Jepun dah, macam orang kafir dah. Pergi kubur kat kecek bobe-bobe. Tak boleh pergi kubur, tak gambar depan dalam rumah dia, nak pergi kubur malas dah. Tak gambar tok nenek dia, tak dalam rumah. Kecek bobe-bobe tok nenek dia, kira dengar dah. Sebab alam roh ni dia tidak dekat jauh. Logik kecil juga dah. Bukan kita pergi kubur boleh dengar. Kalau nak kira alam dia tu dia bukan alam dekat jauh secara zahir macam kita lah ni lah. Kalau nak kira lah, apa-apa pun kita tidak ada bukti yang jelas. Jadi kita tak boleh mudah-mudah. Nabi suruh ni kita bisa salih. Kita bisa salih mungkin dengar lah. Berdengar tu melalui perantaraan mereka ke ataupun dengan direct ke. Salih saja ke benda lain boleh dengar ke. Kita tak boleh berhujah semata-mata untuk kecek banyak dengan roh tok nenek kita. Kau dalam kubur lah. Pergi kubur kecek bobe-bobe. Jadi po Cina India lah. Dia dari keceknya roh ni. So lagi roh ni tidak boleh pergi mari-mari dah. Cerita hak banyak cerita-cerita sufi dah. Kadang-kadang orang tu tok guru hadis dah sampai dia pengaruh sufi kuat. Dia boleh cerita tok dia ni boleh ayah dia dah tok dia boleh pergi mari sama tengok mak dia dah. Dia jadi siapa tahap tu dah. Benda ni dalam Al-Arqam Abu Ya dah. Kita tengok banyaknya orang-orang yang terpengaruh dengan sufi dan tarekat. Dia kata Abu Ya bini dia dah umur gapo dah bini Abu Ya dah. Dia kata lelaki mai sama tak hari mari dah ada sama dah. Jadi kita kata yalah kau lelaki dia kencing mari dah. Jadi unsur suci ni kalau kita nampak belum tentu roh ni tak boleh ikut suka kita. Orang putih ada, orang putih ni panggil roh dah. Dia ada kumpulan ni panggil jin, panggil hatu, panggil roh dah. Roh dia boleh saing serupa dengan orang asal. Dia kata tu roh si mati dah dah. Mengikut Islam tidak betul. Mungkin yang lelaki dia tu bukan roh jin lah. Dr. Harudin kata tu mungkin korin jin hak duduk sekarang dia boleh ingat habis kesaing-saing dia boleh ingat dah. Wallahualam yang pentingnya roh ni tidak akan ikut arah manusia kita ni lah. Dia hanya ikut arah Allah SWT. Nak pergi mana-mana pun ikut arah Allah. Bukannya atas kehendak kita boleh panggil roh main-main dah. Boleh jumpa tok nenek kita main-main mudah-mudah tidak dah. Semua itu dengan izin Allah SWT dan dengan ada dalil yang sahih dari Al-Quran Sunnah bagi kita boleh percaya. Dia tak boleh percaya, dia boleh jadi rosak akidah kalau dia percaya benda-benda karut gitu dah. Habis hakikat kita ni dah. Habis hakikat kita. Esok tu tak tahulah esok pagi tu. Tengoklah kalau tak ada apa tak tahulah esok sehari cuti ke tak. Wallahualam dah. Kalau dia kita buat tapi pagi tu memang tak ada lah. Pagi tu kita tak ada lah. Wallahualam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.